Alright, selamat malam semua. Saya Syam, merupakan konsultan QBEB Quantum Metal. Di sebelah saya. Siapa nama? Dan saya Ha, Edi Osman, juga konsultan konten metal dan Archer, pemanah. Aceh. Memanah Oh, malam-malam pun boleh memanah Malam-malam ni kita sambil praktis memanah di Prison 5. Okey. Saya. Aku pula dekat Kuching. Ya, itu dia. Sebenarnya kan, Kita sambil-sambil sembang santai, sambil-sambil memanah. sebenarnya kan, bila Hmm. bila kau cakap memanah tu, aku Aha. satu benda yang aku terfikir tau. Sebenarnya Aha. hatiku terpanah. Hatiku terpanah. Kau tahu sebab apa? Yelah, kadang-kadang Sebab kita apa? fikir kan, aku sebenarnya Hmm. join QM bulan 7, 23 hari bulan tahun 2021 tau. Engkau aku rasa lagi awal kot. 2021, Ha, bulan 7. Aku join KM 21 juga. 21 hari bulan bulan 3. 3. Bulan 3 Hmm. kan. Dan kita Bulan mempunyai Mac. introducer yang sama lah kan. Kita diperkenalkan oleh orang yang sama. Orang yang sama. Okey. Jadi sekarang ni yang aku nak ceritanya adalah kalau hari ni dah 22 bulan 10 tau. Mhm. Maknanya QM berlakunya ATH pada ketika itu yang mana pada 4 Disember ramai Aha. sangat terminate kan. Bila ramai terminate, Terus, QM ada cabaran dan berlakunya payment delay. Jadi ya. bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Aku rasa ramai kat sini. Geng-geng QM semua mesti rasa macam geram je. Bila nak settle ni? Bila nak settle ni? Yang aku Yang best ni kan, dah ha, hampir setahun dah ni. ya, Aduh. dah nak dekat setahun dah. Aku rasa kita boleh sambut ulang tahun lah kot. Ulang tahun ATH 2023. Kan? Kita boleh sambut ulang Ah. tahun. Cumanya bro, aku nak cerita sikit lah kan. Aku nak Hmm. cerita sikit. Sebenarnya ada yang betul-betul yakin dengan QM. Okay, bukan kata Betul? tak ada. Ada yang yakin. Yang masih lagi berjual beli dengan QM. Mana yang ada Betul? asset emas kat dalam dalam sistem tu kan. Cumanya aku nak Mhm. tanya kau lah. Ha. Okey, kebiasaannya yang menjadi masalah adalah Mhm. kita Mhm. yakin, tetapi orang Mhm. yang kita perkenalkan tu asyik tanya kita. Betul? Jadi apa yang kita nak jawab? Itu persoalan dia. Macam kau lah Okay. kan. Kau ada tak orang Hmm. yang tanya kau pasal payment delay ni? Saya ada. Kan? Confirm ada. Sebab yelah, masa kita perkenalkan ilmu emas ataupun konsep simpanan emas ni, kita cerita dekat dia apa benda dan kita simpan emas dan kita kata emas tu wujud. So emas tu memang wujud dan syarikat tu pun masih wujud. Cuma dia ada isu liquidity. Of course masa kita cerita tu orang pun tahu bila emas ni dia barang bernilai. Bila kita nak pakai nilai tu, kita naklah sekarang. Kita naklah bila kita nak liquidatekan tu. Ya. Tapi disebabkan QM ada liquidity problem, siapa yang faham dengan liquidity problem ni, dia masih relax lah. Tapi kita tak katalah nak suruh semua orang relax sebab ke apa orang kata apa keperluan nak menggunakan liquidity cash tu datang dan orang nak pakai lah. Itu cerita dia. Tapi Ya. kita kena slowly fahamkan dia sebenarnya masa kita menyimpan dulu niat kita adalah menyimpan nilai supaya nilai tu ada value baru di masa hadapan. Dan kita kena tenangkan diri sendiri dulu baru kita boleh tenangkan orang bahawa situasi ni berlaku di luar jangka. Tak ada siapa pun nak kita punya aset emas tadi tu tak boleh kata apa di liquidkan, dicairkan nilai dia. Ya. Tapi of course ramai orang tanya. Dan Ya. ramai pun orang cakap, weh dah dekat setahun weh. Kan dah boleh sambut, boleh beli kek lah aku ingat. Kan kita beli kek, kita letak nama dia QM payment delay. Okey lah yang tu kan. Kan Okey. betul? Kan. Uh, Sebenarnya, hmm, sebenarnya kadang-kadang aku terfikir tau satu benda ni. Aku terfikir. ah,
Kadang-kadang Ha. ialah banyak sangat benda yang aku dapat lah. Aku dapat daripada Ha. kawan-kawan kita kan. Dia Ha. cakap kita nak pakai duit, nak pakai duit anak masuk universiti, nak pakai duit pergi Hmm. haji, kan? Betul? Pakai duit hospital. Banyak lagi lah, macam-macam lah. Dan nak buat rumah, Betul? kan? Jadi Ha. banyak benda yang tergendala disebabkan berlakunya payment delay. Jadi aku nak Betul. tanya kau lah, sepatutnya lah, adakah Hmm. kita boleh cakap pada orang bahawa Hmm. uh, itu duit kita, kita nak Hmm. duit tu, kita Hmm. nak payment delay tu, sampaikan ada yang cakap kalau dapat modal balik pun tak apalah. Kan? Sampai ada yang Ha. cakap macam tu kan. Jadi Ya. apa kau punya pandangan? Kalau tanya aku lah kan, pandangan aku yang aku terfikirlah sekarang ni kan, Hmm. adakah kita tahu benda tu nak berlaku tu satu. Yang Hmm. kedua, adakah sekiranya tidak berlaku, benda tu Hmm. kita nak jadikan alasan untuk kita tidak mempunyai masalah di masa akan datang. Kau faham maksud aku? Faham? Kan? Faham? Jadi Hmm. apa kau punya reaksi terhadap benda tu? Maknanya adakah kita faham benda tu memang Ah, berlaku macam aku sendirilah kan. Ada betul, banyak betul. Kita perancangan aku yang tergendala. tergendala, Ya. tergendala, betul. Jadi macam mana kita nak orang kata apa menenangkan ke ataupun adakah kita tak boleh nak cakap macam tu ke ataupun boleh ke ataupun Ah, yelah. dia macam ni lah. Pendekatan aku lebih kepada kita kena faham situasi dan kita kena faham keperluan kita dan kita kena manage keperluan kita tu. Yelah, bukanlah kita nak kata, alah, korang ni nak cuba tenangkan, nak abang kata apa, masih nak Nak backing backup. kan? Nak No, backup. bukan Nak pasal backing. nak backup. Dia cerita dia kita memang terlibat dulu ada aset. Bukan terlibat dah, melibatkan diri tau. Ya. Kalau terlibat ni macam terkena. Tak, kita melibatkan diri. Mungkinlah dekat luar sana dia kata dia pun kalau tak kerana orang yang explain tu mungkin dia pun tak nak join benda ni. Tapi cuba tengok balik, disebabkan explanation kawan yang bawa kita tu, kita terbuka minda, terbuka hati untuk menyimpan emas. Dan kalau ikut konsep penerangan dia, kita simpan emas daripada duit belanja kita yang mana kita boleh simpan value dalam masa yang sama kita belanja. Satu. Yang kedua, kita simpan value yang satu bahagian, kita dapat fasiliti lagi 9 bahagian menyebabkan kita boleh dapat 10 kali ganda nilaian keuntungan. Ya. Which is yang itu yang sebenarnya sekarang ni liquidity dia tak dapat dijelaskan oleh QM. So kita kena explain situasi itu bahawa aset kita tu, wah tak kisahlah berapa banyak dalam bentuk gram emas tu, masih ada, cuma tak boleh dikeluarkan nilai keuntungan dan gram tu masih ada kalau kata kenaikan harga emas. Macam sekarang harga emas tengah naik ni, sebenarnya kita ada untung. Cuma kita kena faham bahawa QM tak boleh nak bayar lagi disebabkan situasi yang dia sedang hadapi, which is yang dia pun tak nak benda tu berlaku dan dia steady masih kekalkan gram kita tu dalam jaminan dia bahawa ada gram tu. Ya. So maknanya kita bukan kata nak bagi harapan palsu, tapi sebenarnya itulah harapan yang ada dalam simpanan kita tu. Kalau kita faham yang tu, sebenarnya kita boleh tenangkan diri sikit dan kita cuba cari option lain untuk selesaikan masalah semasa kita sekarang ni. Yang gram kita tu masih ada, ke depan nanti dia mungkin menyelesaikan masalah lain lah yang ke depan. Tapi kalau Ya. kita terlampau fokus, kita nak kata disebabkan benda ni lah aku dah tak boleh buat benda lain. Please, sebab ada lagi option lain dan benda ni sebenarnya masih ada dalam simpanan. Ya. Dan produk QM tu memang awal-awal pun dia dah jamin dan dia dah kata peserta ataupun ejen ahli ke apa ke, members, tak akan rugi 1 sen pun. Sekarang ni kita bukan rugi tau, cuma kita belum dapat nilaian. Dan Ya. QM tak nafikan, cuma QM kata dia belum boleh bayar. So dia bukan tak mau bayar. Tok Lim selalu sebut, I bukan Dia tak mau bayar, belum. cuma I belum dapat bayar.
Ya. Dia Macam tu. kadang-kadang, kadang-kadang aku terfikir juga kan, memanglah betul. Even though Ah, secara peribadi pun aku terkesan juga, kan. Cuba kita fikir dari sudut yang positif. Maksud sudut yang positif tu macam ni. Beri contoh jangan pula ingat benda ni betul-betul berlaku. Contohlah QM boleh selesaikan cabaran ni bulan 12. Contoh. Kan? Mungkin bulan 12, mungkin bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 6 tahun depan mungkin. Okey. Adakah dengan kemungkinan itu, selepas itu, kita akan mendapat lebih daripada apa yang kita tak dapat sekarang ni? Faham tak maksud aku? Kan? Aku rasa kau termute. Kau termute. Kau termute. Kan? Adakah kita terdapat lebih. Maksud dia sekarang ni memang betul kita menghadapi cabaran, okey sekarang ni, tetapi di masa akan datang, kan kita akan mendapat lebih. Itu cerita dia. Kan? Ha. Okey. Jadi betul. jadi kat situ tu kalaulah kita fikir akan datang ni, teruk lah macam mana ni kan, dah tak ada ni. Ada orang sampai fikir ada harapan ke Hmm. kan. Bagi aku, harapan tetap ada. Tak, kita punya set kita tak hilang. Tetapi Dia bukan harapan tau. Dia QM ni sebab dalam kontrak, kita cerita kontrak lah. Sebab bila ya, kita menyertai QM ni, kita berkontrak dengan syarikat. So dalam kontrak, kalau kita tengok dalam senarai, akaun kita tu boleh akses sampai ke hari ni, esok lusa kita tak tahu lah. Tapi insyaAllah ada. Dan ya, selama ni daripada bulan 12 sampai sekarang, walaupun dah hampir setahun dah dekat anniversary ni pun, kita masih boleh akses akaun. Cuma orang yang tak faham tu, dia kata, ya apa hal hari Sabtu Ahad, akaun dah kena tutup. Salah, yang tutup tu market. Market emas satu dunia tutup. Bukan akaun tu yang kena tutup. Okay. So maksudnya, QM dah jamin aset kita tu ada. ya, Kan? So kalau kata aset tu ada dengan jaminan syarikat tadi, cuma sekarang dia tak boleh nak liquidate. So kalau katalah macam hari ni kita tengok harga emas dah 88.1 dolar ya, per gram kan. ya. Kalau katalah boleh settle lagi 2 bulan contohlah kan, kita pun tak tahu Contoh. katalah bulan 1 bulan 2 nanti kan. Pada ketika itu nilaian kita based on gram yang kita ada adalah ikut nilai semasa. Dan Ya, kalau masa tu dah boleh clear, uh, QM kata memang harga ikut harga spot, harga semasa. ya. So kalau harga emas masa tu dah untung, maka gram kita yang ada tu dengan nilai semasa kita untung lah sebenarnya. Ah, Cumanya kita nak kena clear kan. Bayangkan hmm, ketika itu nilai kita mestilah dapat lebih, betul? Kita betul, dapat lebih betul. hanya untuk orang yang menggunakan, okey, menggunakan yang nilaian payment delay tu, dia membeli balik. Tetapi kalau orang Ah, yang tidak membeli balik, dia akan mhm. dapat nilai yang dia terminate bulan 12 tahun lepas lah. Betul. Itu Kan? yang kalau kita tengok bahawa QM ni dia tidaklah menindas. Ya. Dan dia bagi option nilaian yang kita dah terminate belum boleh diliquidkan, kita boleh convert balik dalam float dan kita boleh beli semula nilai emas yang baru pada ketika mungkin harga tengah rendah daripada berbanding pada harga yang kita terminate tu. Dan ke depan kalau harga tu lebih tinggi, kalau kita beli pada harga yang lebih rendah, kalau kita buat daripada float tu, maka kita dapatlah keuntungan yang lebih besar. Tapi Ya. kalau katalah kita tak buat apa-apa pun, ATH 2023 tu pada nilai yang berapa? Tak silap aku tak cecah 80 tau. Tak, 78 kot. Kan kalau kata harga emas naik 88.2, 78 dengan 88 tu pun dah ada oh, keuntungan. $10 Ah, 1 gram tu. $10 per gram tu. 1 gram. So Ya. sekurang-kurangnya nilaian tu tetap ada di depan. Cuma bila, jangan tanya, kita tak boleh jawab. Jangan tanyalah. Isunya sekarang ni semua orang tanya, korang semang bila? Yang tu yang kita tak boleh jawab sebenarnya. Ya. Kita pun tak tahu. Kalau kita boleh faham benda tu, maka kita akan ada tak rasa tenang? Tenang bro kalau kita faham Ya. yang tu.
Bagi dah Atuk Lim tu buat kerja. Tapi kalau kita duduk dengar orang cakap Atuk Lim begitu, Atuk Lim begini, Atuk Lim macam tu, macam ni, macam ni, Memang maka kita memang tak tenang lah. Orang tua tu relax je pun. Dia buat kerja dia. Dia tak relax lah juga. Dia pun macam tak cukup tidur juga tu. ya. Memikirkan hal ni bukan kecil anak. Bukannya dia tidak fikir kan. Ya, Ha, ya. cuma satu lagi benda yang aku nak cerita lah Okey. Mm-mm. Kadang-kadang aku terfikir apa tahu. Sebenarnya kita ni pada peringkat awal, pada permulaannya, kita pun sendiri tak tahu apa yang kita keluarkan duit tu untuk apa. Macam kau cerita tu lah, Ya. yang kau cerita kan. Beli Ah, JE, ah, kan? Beli ah. JE Beli, 1,500. beli JE, dia beli JE 1,100. Lepas 1,100. tu 1,100 Tak ada fee kan, lah, fee tak ada. 250 USD, 250 USD Ha, tukar dengan tukaran foreign exchange 1,100. Lepas ya, tu management fee kan ada 3.5% untuk ya, setahun pertama. So ya. dekat sini dah 300 lebih. So lebih kurang dalam 1,400, 1,500 lah kata. 1,400 lah. Ha, yes. Bila beli 1,500 dapat gandaan 10 kan, JE 10. Ya. Lepas tu kita log in account, kita tengok dekat summary portfolio kita, dekat situ ada berapa? Dekat 10,000 Modal lah. 9,000, 1,500, dekat 10,000. situ ada 15,000. Bukan 15,000 sebab 15,000 harga lah, dah naik. 10. Harga dah naik. 10 atau 15,000 tu kalau 11,000, harga bila dah harga naik. naik jadi Yes. 15,000. Ya. Lepas tu member ni tanya, Di, aku punya emas itu hari kan, aku beli aku bayar dalam 1,400, 1,500 lah. Dalam tu aku tengok adalah 12,000. Kan? Lepas tu masa aku nak terminate tu lebih kurang lah 15,000. Mana aku punya 15,000 lah? Aku dah gelak besar. Cakap, okay bro, relax. Bagi aku explain dulu benda ni. Itu Ya. hari masa beli, kau dah faham. Betul lah bila kau dah faham. Lepas tu bila kau access account, kau tengok benda tu memang nilaian dia 10 kali ganda. Nilaian tau, nilaian Ya. portfolio. Ah, Dia kena tapi ingat. nilaian portfolio tu yang kita kena Ya. faham gandaan kira-kira dia tu. Tapi Dia bila dia kata, Di, aku hilang 15,000 ni. Alamak. tak, dia kena ingat 15,000 tu 9 bahagian fasiliti yang daripada QM tu kita kena Ah, settlekan ah, dulu. betul. Yang itu tu yang sebenarnya dia tak jelas kat situ kan. Ha. Nilai Okey. kontrak kita memang bernilai 15,000. Setelah buat settlement apa semua, keuntungan yang 10 kali ganda yang kita boleh untung berbanding dengan produk kita beli kat kedai biasa ke kat tempat-tempat lain, maka keuntungan kita lebih. Tapi jangan pegang nilai kontrak tu. Itu nilai kontrak. Ya. Okey, dan ni satu lagi cerita. Hmm. Baru-baru ni aku adalah seorang ni, tak siapa-siapa Hmm. aku pun tak kenal. Aku Sebab tak kau dah kenal dia. famous. Ya. Kau tak kenal orang, orang kenal kau. Kan aku tak kenal orang tu, dia kenal aku, dia pun WhatsApp lah aku. Ah, Kan ah, ah, dia tanya ah. elok-elok lah, dia tanya pasal payment apa semua kan. Mm-mm. Tapi yang aku jadi macam sedikit sedih lah. Bukanlah Mm-mm. nak kata aku terkesan dengan benda tu, memang aku tak terkesan lah sebenarnya. Kan? Okay. Cumanya yang aku nak bercerita lah, aku nak share lah dengan kawan-kawan kita ni kat sini dan mungkin dengan kau jugalah kan. Mm-mm. Dia Mm-mm. tanya, dia bertanya. Okey, dia bertanya. Ah. Dia kata dia nak tahu bila QM nak bayar hasil jualan saham kami dari bulan 12 Oh. tahun lepas. Dan sekarang dah pertengahan bulan 10. Tak lama lagi nak Ah. masuk bulan 11. Lepas Ah. tu bila masuk je bulan 12, ni dah genap 1 tahun. Tak bayar-bayar lagi duit hasil jualan saham kami ni. Ni Hasil sekarang jualan korang saham. ni sekarang korang cakap QM akan bayar sampai bila? Sampai bila Ah. ni saya nak tunggu? Kan? Okay. Dia tanya macam tu. First kali bila aku Ah. dapat soalan ni, Hmm. kan? Aku pun jawablah. Aku kata mana saya tahu. Aku kan ada aku ada yang Ah. apa ikon Ada mana saya stiker. tahu tu kan. Dan Stiker tu lah. yes, dan dalam hati aku terfikir apa tau? Aku Ah. cakap dia ni beli emas ke beli saham? Hmm. Itu satu benda lah. Dia ni tak Betul. faham ke yang dia beli JE tu? Kau Itu tu kita nampak tak kita benda pun tu? nak faham, kita faham sebab Ya, kita nak, dia sendiri tak faham sebenarnya dia nak tanya tu yang mana satu. ya. Kan? JC ke JE ke saham QME ke? Saham kimia bukan bro.
Sebab dia Yelah, dengan jelas dalam dia dalam kata dalam QM ni saham Kimi ada, tapi memang dia ada. yang faham tadi tu, dia kata saham dia. Ya, Adakah itu merujuk pada saham Kimi? yes. Bukan. Itu satu. Lepas tu Ah, pula dia kata apa tau? Dia kata hmm. bila tanya dengan tut senyap. Bila tanya tut senyap juga. Dia cakap macam tu Alamak. lah. Lepas tu aku balas lah. Ah, Aku kata apa? hmm. Saya takkan Ah, senyap. Tapi bukan ah, saham tau. Aku explain balik. Bukan saham tau. Aku ah, cakap, kita ah, menyimpan emas di QM. Lepas tu aku cakap hmm, lah. QM ada cabaran likuiditi. So QM sedang hmm, uruskan fund yang besar. Dengan hmm. cabaran nak clearkan semua apa tu report-report orang bagailah benda semua tu lah macam-macam Ya. cabaran kan jadi proses tu panjang jadi delay lah kan. Okey. Ah, Lepas tu dia jawab mengaku panjang lebar bro. Memang oh panjang ya lebar. ke? Kau tahu dia jawab apa? Ah, Yelah, saya ni pun pelik. Kenapa QM buat macam ni pada pelabur-pelabur? Pelabur-pelabur dia. Ni dah nak dekat ah. bulan 11. Tak lama lagi masuk bulan 12. Sampai je bulan 12 genap 1 tahun QM buat hal. Bila tengok dalam QM buat WhatsApp hal. group pula, hanya Ah, pentadbir je yang macam yang boleh membuat komen. Kenapa jadi macam oh, tu? Orang lain nak ah, bertanyakan pasal duit hasil jualan saham kita orang. Bukan nak cakap ah. apalah. Kan ni dah macam WhatsApp group shop sendiri. Ahli yang Oh lain-lain yo. boleh tengok je. Sampai bila lah kita orang nak tunggu. Takut nanti Hmm, berlaku sesuatu yang di luar jangkaan. Nanti jangan hmm. nak salahkan para pelabur pula. Dia cakap macam tu. Jadi kalau kau kau akan jawab macam mana? Ah, ha, satu, kita kena explain dekat dia produk tu dululah. ya. Sebenarnya yang terlibat dengan payment delay ni tak ada kena-mengena pun dengan term ataupun perkataan saham. Yes. Sebab QM memang ada juga saham, which is saham tu luar skop tu, skop lain. Ya kan? Okey. Skop lain. Itu kau jawab macam tu. Kau tahu aku jawab apa? Aku cakap Ha, sebenarnya awak tak tahu punca cabaran QM. QM tak adanya ha, suka-suka nak buat macam tu. Aku cakap macam tu. Kau ha, tahu dia balas ha, apa? Dia kata, ha. jangan sampai ada yang mati disebabkan hal-hal macam ni sudah. Kesabaran Oh, manusia ini ada batas-batasnya. oh. Ha, dia dah cakap macam tu dah. Kan? Okey, okey. Kalau kau Hmm. jawab apa? Kan? Aduh. Aku cakap lah. Macam saya cakap lah. Apa yang you beli kat QM pun you tak faham. Apatah Ha. lagi nak baca term and condition. Apatah Hmm. lagi nak baca memo dari QM dan fahamkan. Kalau kau tengok Mhm. dalam video-video Simpan Gold ni, YouTube Simpan Mhm. Gold ni, kita ada cerita kan semua benda-benda ni. Betul? Okey, Basic dalam dia 3-4 bulan apa yang semua lepas, explanation. situasi dia Mhm. kan. Lepas tu aku Mhm. cakap lah, dan you lebih percaya apa yang kat sosmed. Saya tak salahkan you pun, aku cakap. Kan? Ah, Sebab you tak faham, itu yang cakap macam tu. Lepas tu, tapi kalau orang yang faham, bila you cakap begini, memang orang tu malas lah nak jawab. Dan nak fahamkan Yelah, you. Kan? yelah. Lalu Hmm. dia block lah, dia senyap lah. Aku cakap macam tu. Ah, Kan? Lepas tu dia jawab pula. ah. Masalahnya kami beli saham emas tu bukan pakai daun and kertas, pakai duit. Okey. Kau nampak tak? Ah, tapi okey lah, dia boleh bezakan duit dengan daun tu, okey lah. Okey okey lah kan? Okey okey lah. Ah, cuma sekarang ni nak minta dia faham dan cuba bezakan saham dengan produk QM yang dia beli. Ya, kan? Lepas Sekurang-kurangnya dari situ bukan aku bukan aku nak pelekeh, tak, supaya kalau kata dia boleh bezakan produk dan dia faham, so dia pun terkeluarlah daripada definisi saham yang ya, sebenarnya salah. ya. Tu maksud aku, bukan aku nak pelekehkan, macam Yes, pelekehkan betul. sebab dia tak faham. Minta maaf lah kalau kata tersalah bahasa tu, saya minta maaf. Sebenarnya Ya. kita nak explain supaya kita faham apa yang berlaku dan kita tahu situasi tu, sebenarnya kita boleh tenang macam saya cakap awal tadi Ya. kan. Lepas tu aku jawab lah, nampak QM bukan sama. Ini pun dah tak Hmm. betul aku cakap kan. So Hmm. macam mana saya nak macam mana saya nak terangkan? Kalau orang lain memang takkan layan lah. Seriously aku cakap kan, memang betul pun memang takkan layan pun kan. Ya, ya, ya. Lepas tu Dan salah satu sebab admin tak explain ataupun silap-silap, admin akan block dia ataupun keluarkan dia dari group sebab luar skop.
Ya. Lepas tu Ah, aku cakap, you sendiri tak mau mendengar dan tak nak memahami. Aku cakap macam tu. Lepas tu aku ah, bagilah link. Aku bagi ah, link yang kita punya YouTube tu. Yang tajuk dia khabar gembira terkait payment delay QM. Ada ah. yang kita buat tu kan. Aku cakap panjang Hmm, lebar dah saya explain. Lepas tu ada lagi hmm. satu video yang aku terangkan. Isu payment delay dah nak settle ke? Yang ni tak silap aku Ah, bulan 8. Bulan 8 ke bulan bulan 8 7? dulu. Bulan 8 bulan Ah, 7 macam tu lah kan. Lepas ah. tu aku tulis lah. You cakap macam ni kat saya. Adakah saya menjadi punca? Saya pun Hmm, emas QM guna duit juga. Aku cakap macam tu. betul lah. Betul tak? Okey, Betul. lepas tu dia balas. Tunggulah sampai ada berita nanti, ada yang mati nanti. You kalau tak percaya, you tengok satu hari nanti. Adalah yang mati kena bunuh ke, Eh, kena langgar ke. Masa tu eh, dekat mana QM yang you all bangga-banggakan tu nanti. Dia balas oh, macam macam tu tu tau. lah. Hmm. Kau nampak tak? Dia punya ayat tu. Ah, hmm. Okay. Itu dah isu dah tu. Kalau tanya Dah aku, jadi isu ah, ugutan awam dah tu. yes. Kan. Lepas tu aku Ah, cakap, aku balas lah. Aku cool lagi sebenarnya masa ni kan. ah, Okay, ah, aku pun ah. cakap, saya pun ada je payment delay dari QM, aku cakap kan. Lepas tu aku tulis, Hmm, eloklah tu cakap ke saya gini. Allah Maha mengetahui. Aku tulis macam tu kan. Lepas tu aku tulis lah. Dan hmm. screenshot. Ah, Dia macam tu. Lepas tu ah, dia balas. Lain orang, lain ah, masalahnya. Tak sama. Dia betul. cakap macam tu. Aku akui. Memang lain orang, lain masalah. Ya, Betul tak? lain orang, lain masalah. Betul, betul. Kita Macam kau agree. pun ada masalah. Aku pun ada masalah. Ya, Ramai kawan-kawan semua kita pun orang ada ada masalah. masalah. Cumanya Hmm, kita ni jenis yang kita berfikiran positif dan kita cari apa tu, cari solusi untuk cari solusi. kita usaha untuk selesaikan. Kita fikir Mhm, hikmah dan kita mhm. berdoa kan. Okey, Betul. lepas tu aku balik balik. Ah, Hmm. ini menunjukkan akhlak yang baik ke? Aku balas. Habis tu ingat saya tak ada masalah ke? Kan? Ah, Habis tu ah, ingat saya ke yang punca semua ni sampai nak cakap saya macam ni, aku cakap. Lepas ah. tu sebab itulah orang malah nak jawab dengan kata-kata you yang macam ni. Kan? Hmm, Dah lah tak hmm. kenal saya, lepas tu nak cakap macam ni. Saya Ada unsur ugutan ah, macam tu. saya ada ambil duit you ke? Saya Ah, konsultan you ke? ah, Saya ah, ke yang suruh you beli emas QM? Aku cakap. ah, Lepas tu ah, kau tahu dia balas aku apa? Hoi. ah. Dia balas. Hoi. Kau nak cakap pasal agama ke bangang? Ada ke dalam Enggak. ajaran agama Islam mengajar menipu orang? Ada ke bangang? Dia jawab macam tu. Kan? Lepas tu Okey. aku balas balik. Saya Ah, ke menipu? ah, Bersedia je lah ya, aku tulis kan. Saya akan buat ah, report nanti. Siapa ah, nak siap nak maki-maki orang pula. Kan? ah, Lepas ah, tu ah, dia balas balik. QM tu ah. yang menipu ramai duit orang. Kau nampak tak? Okey. Kan? Hmm, Lepas tu aku hmm. tulis saya dah screenshot. Nombor you Hmm. pun ada. So terima kasih. Ah, Kau cakap macam tu kan? ah, Lepas ah, tu ah. dia balas. Hmm. Ada aku tak kisah ke bangang, dia kata. Kan? Pula. Bagus bangang gitu. Kan? Dia maki-maki aku lah. Ah, Kan? Lepas tu dia ambil screenshot muka aku. Muka aku ah, ah, dekat aku punya WhatsApp lah. ah, Ini ah, ah, muka ah. kau je. Terbaik lah. Kan? Yang Hmm. gambar aku lah kan. Dia kata macam tu Ah, kan. ah, ah, Lepas tu ah. aku pun balas. Alhamdulillah. Hmm. Boleh dah buat report. Segala bukti Hmm. dah ada. Negara ni Hmm. ada undang-undang. Lepas tu aku tulis. Ni Hmm. pun dah cukup untuk saya buktikan. Saya Hmm. tak menipu dan awak cakap saya menipu. Aku tulis macam tu. Lepas Ah, sampai hari ni dia tak balas. Dia tak apa. Dia tak ni apa semua. tak ada Jadi berita dah, tak ada tak ada bunyi. berita dah. Hmm. Jadi apa yang kau rasa? Yelah. Sampai ke tahap itu. Aku tak menyalahkan dia tau. Kan? Aku Betul. tak menyalahkan dia dan aku tak nak bagi tahu kat engkau ataupun penonton orang ni Hmm. lelaki ke perempuan. Okey. Kalau aku bagi tahu dia, aku bagi tahu kat engkau Hmm. orang Hmm. ni lelaki atau perempuan, kau mesti akan rasa, sampai macam ni kau akan rasa macam tu tau.
Ah, Dan yang aku sedihnya adalah mhm. aku rasa ramai orang yang macam ni. Betul? Kau faham tak maksud aku? Jadi kalau Setuju, kau setuju. kalau kau lah apa benda yang apa kau punya nasihat ataupun kawan-kawan kita yang mendengar ni korang Hmm. rasa kan macam mana apa tindakan yang perlu saya buat? Adakah dia tak kenal saya tak kenal dia. Okey, Hmm. adakah saya kena call dia minta maaf ke ataupun saya kena explain lagi kat dia ke ataupun aku speechless sebenarnya. Ini satu Yelah, contoh daripada banyak contoh tau. Ini satu je tau. baru satu. Baru satu. Ada banyak lagi kes-kes lain yang orang, yelah, Ya. seolahnya kau dah jadi punching bag tau untuk orang melepaskan geram. Ya, itu pun satu juga Ah, yang aku terfikir lah. pandangan pandangan aku sebenarnya dia nak lepaskan geram ataupun dia nak menyampaikan kata apa, isi hati ataupun keresahan yang dia alami. Tapi itulah tu, Tak kena cara lah. channel tak jumpa. Jadi bila dia tengok, oh ya, ada satu mamat ni dia konsisten bercerita tentang QM. Jadi dia cuba nak explain, nak dapatkan orang kata apa, terapi je lah. Tapi Oh, cara terapi. dia pula respon dengan cara untuk dia dapatkan terapi tu macam tu. Ya. So kalau kau tanya aku apa nak buat, kita relax je sehingga kalau katalah dia buat apa-apa tindakan ke apa ke, kau dah ada screenshot apa semua yang tu. So Ya. tak ada isu lah. Dia tidaklah menjadi orang kata apa, ancaman kepada kita. Ya. Let's say lah kalau kata nanti satu hari dia yang bawa ke tengah lah benda ni seolah-olah macam nak menyaman QM tapi dia saman kita. Dia saman kau lah. Aku Kita dia rasa kan. Nanti kau ada nak, proof. nak Padahal sama aku apa pula. Aku tak tak, bersalah pun. contoh lah kalau katalah dibawa macam tu. Jadi tak ada isu pun dan Tak ada kita isu. bukan mewakili KM hanya nanti kita sebagai konsultan untuk produk-produk KM. Ya. KM tak lantik kita pun suruh kita jadi penyelesai masalah kepada semua orang. Itu pun satu hal jugalah kan. Ah, Jadi itulah sebenarnya yang aku nak ceritanya kan. Jadi hmm. apa kata anda, cik? Apa kata anda? Ah. Apa kata anda di luar sana? Okey, anda boleh komen lah kan. Jadi pada saya lah pada saya kita ada lebih kurang 6 minit lagi. Okey. Pada saya lah, pada aku lah kan. Seharusnya kita kena lebih orang kata apa? Lebih memikirkan tentang apa yang kita boleh kawal lah. Kalau tanya Betul. aku lah, apa yang kita boleh kawal? Hmm. Apa yang kita boleh usaha? Kan? Hmm. Apa yang kita boleh usaha untuk keluar daripada masalah yang kita hadapi? Jangan hanya tengok pada satu solution saja. Kan? Betul. Sebagai contoh, ada Hmm. kawan kita dia meniaga kambing perap. Kan? Betul. Macam Ah. aku pula, aku tengah nak fokus untuk buat sistem email marketing. Betul. Kan? Jadi macam Hmm. kau pun, macam kau kerja okey lah kan? Dia Setakat tak ni ada Alhamdulillah lah. Cumanya Alhamdulillah hilang lah kan? sumber pendapatan yang selama ni ada ekstra-ekstra tu dah tak ada tengah jam Ya. juga. Beratlah juga sikit kan? Ah, Ah, jadi yang nak diceritakannya adalah seharusnya kita kena bijak lah, kita kena bijak dalam kita menyelesaikan salah satu perkara dan kita kena sebenarnya ingat kita tak perlu jadi bijak sangat pun tak apa. Kita kena tenang je sebenarnya. tu pun betul juga lah, kena tenang. Sebenarnya kita Sebenarnya kena tenang tu tenang. adalah bijak. Tenang tu akan terbit bijak sebenarnya. Itu je. Tenang Ha. kan. Kalau nak suruh bijak kan kata, kau nak suruh aku pergi sekolah ke apa? Macam tu pula kan. Macam tu pula ni kan. Macam tu lah pula kan. Jadi itulah ceritanya. So, um, apa kata-kata engkau lah kepada kawan-kawan kita untuk orang kata apa je lah. Kadang-kadang kita kena naikkan semangat dia orang juga kan. Betul tak? Aku macam ni lah Syam. Sebenarnya yelah benda ni dah mengantui dan menyebabkan kita rasa rasa resah, kita rasa tension kan. Hmm. Hampir setahun kalau kita fikirkan benda ni tak dapat apa-apa solution, sebenarnya kita kena cari jalan keluar yang boleh orang kata apa, cari solution ataupun option lain yang membantu situasi kita lah. Kita faham situasi ni.
Dan QM pun faham. Orang lain yang tak faham tu yang duk bagi pressure lagi. Tapi kalau kita stick dengan option yang kita boleh keluar, kita kena keluar dulu. Tapi kita tidaklah tinggal seterusnya sepenuhnya. Benda Ya. tu ada tak hilang. Benda tu Ya. ada tak hilang. Masalah tu insyaAllah boleh selesai. Cuma bila kita tak tahu. Tapi Ya. kita kena keluar daripada loophole tu, keluar daripada roundabout tu, ambil satu simpang, cuba jalan untuk cari orang kata penyelesaian lain dulu. Yang ni akan selesai nanti, alhamdulillah. Ya. And, Jadi pada aku QM bukan penipu, QM berjalan seperti biasa, QM berusaha untuk meningkatkan lagi betul? orang kata apa menyelesaikan cabaran-cabaran yang ada, berusaha Yep. dan pada ketika ini dia seolah-olah macam kebahagiaan kita, kegembiraan kita tertangguh sekejap. Kan? Betul. Tertangguh. Dan Tapi ha, satulah. Aku kalau boleh kan, kalau kita cuba dalam kita menenangkan hati dan perasaan kita dan juga kawan-kawan kita, sebenarnya kan, facility QM ni kita boleh dapat lebih lagi ke depan kalau kata kita explore apa yang ada. ya betul. Fasiliti tu ada wujud dan orang kata apa bermanfaat pun. Ya. Contoh macam sekarang konsep asal dulu kita cerita pasal KL ni pasal apa? Sebab kita boleh manfaatkan duit-duit belanja kita tu ataupun duit-duit simpan kita tu supaya dia tidak hangus hilang macam tu saja. Dia ada lagi nilai yang kita boleh simpan ke depan. Ya. Dalam keadaan selepas bulan 6 itu hari 1 Jun ya. 1 Jun ke 31 Jun. QM dah lancarkan easy tu. Tapi orang kata seolah yang tu cari member baru pula nak cover ke depan. Ya. No. Sebenarnya itulah fasiliti yang kita boleh dapat yang mana duit-duit belanja kita tadi tu kita boleh simpan sedikit portion dengan nilaian emas yang kita tahu emas ni akan sentiasa meningkat. Ya. So gram yang kita simpan dengan duit yang kita boleh pakai daripada fasiliti itu sebenarnya boleh menjana pendapatan ke depan ataupun potensi untung harga emas atas gram yang kita boleh simpan tu ke depan. Ya. Okey, jadi Dan yang tu tak ada masalah pun. yes. Jadi mudah-mudahan lah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, okey, sama-sama berdoa supaya raya tahun depan kita boleh betul-betul beraya lah, kan? Mudah-mudahan Ah, sebelum raya tahun depan insya-Allah settle. Kan kita doa, kita InsyaAllah tak tahu, sebelum kita raya. tak tahu kan. Tetapi yang pastinya semuanya dalam keadaan yang terkawal, aset kita tetap ada, 1 sen pun tak hilang, 1 gram pun tak hilang. Cumanya ambillah peluang untuk kita belajar, untuk kita ambil tahu, untuk kita Belajar. Yes. situasi. Keyword belajar sekarang. Yes. Dan jangan lupa subscribe channel Simpan Gold, channel YouTube ni, dan sebar-sebarkanlah, share-sharekanlah supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita tahu dan supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita orang kata apa tenang-tenang dalam keadaan. Tenang-tenang dan Dan dalam menghadapi situasi ini. ya, itu saja bro. Thank you very much. Alright. Okay, kalau nak memanah ingat kita seperti terasa terpanah di dalam hati. Itu saja. Sekian. Bersatu hati, berjaya bersama. Salam daripada Kuching, Sarawak. Salam daripada Putrajaya. Sekian. Salam ketenangan. Bye. Yes. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.